أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita dapat bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita akan meneruskan surah yang ke-29, surah Al-Ankabut yang telah pun kita mulakan pada hari semalam pada halaman 397 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sihat saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ceria Ustaz ya. Halaman 397 yang yes, kita akan ikuti ini dia penuh dengan debaran. Betul, ya. Yang kita doakan pada semua tuan-tuan yang berada di rumah, kita sama-sama dapat beri fokus ya. Bila saya membaca halaman ini teringat balik 2 tahun lepas. Betul, ya. Kita sudah pun mengkaji sedikit tentang surah ini. Betul. Tapi waktu itu melompat-lompat sikit Ustaz ya. Kali ini kita akan lihat satu persatu bersama dengan tuan-tuan semua dan mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 397. Yang kita lihat pada ayat yang ke-7, ganjaran untuk mereka yang beriman. Satu tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala diteruskan pada ayat 8 hingga 13, kerasnya orang yang dibebani kewajipan, fenomena ujian terhadap orang mukmin dan ancaman terhadap orang kafir dan munafik. Dan seterusnya pada ayat yang ke-14 Allah membawakan kepada satu contoh seorang insan yang berjuang dalam dakwahnya bersama dengan kaumnya, dan kisah Nabi Nuh ini menjadi satu pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa perjuangan perlu diteruskan. Suatu saat nanti Allah pasti akan memberikan pertolongan dan kemenangan akan muncul jua insya-Allah. Insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 7 hingga 11 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dah sampai ke halaman yang ke-397 hari ini. Kita nak menyambung sahaja ayat yang ke-7 hingga 11 untuk permulaan ini, dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semua, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian terus dapat bersama dan juga dapat terus membaca ayat demi ayat daripada Al-Quran. Cuba mengikut bacaan kan, slow-slow tak apa, perlahan-lahan tak apa, sikit sebanyak sahaja. Mudah-mudahan kita dapat habis nanti insya-Allah, dan sedikit sebanyak dapat memberi satu keyakinan kepada bacaan kita lah. Kadang kita baca seorang-seorang Ustaz. Ini macam mana nak sebut dia? Oh, teringat hari tu ulang kaji tajwid contoh kan. Ya, betul. Oh, ini panjang, ini pendek, ini tebal, ini nipis. Banyak episod yang kita ulang, yang mana nak tebal, yang mana nak nipis. Jadi sikit sebanyak dapat beri gambaran lah, ataupun peringatan, ataupun kita jadi confident bila kita baca itu insya-Allah Ustaz. Jadi dalam banyak taranum tu ada 7 Ustaz kan. Bayati, Sabah, Hijaz, Nahawan, Rasikah, Jiharkah. Jadi di hari istimewa ini saya nak Ustaz Fas, bukan Ustaz baca. Belum lagi. Belum lagi. Belum. Jangan suruh Ustaz saya Fas baca Ustaz. minta lagu apa? Lagu apa Ustaz ya? Nak saya bacakan insya-Allah. Hari ini saya request Ustaz ya. Kalau dengan Ustaz Tia tu Nahwan kan. Nahwan. Tapi kalau dengan Ustaz biasa dengan Hijaz. Hijaz. Tapi nak yang
slow sikit, yang slow. sedih sikit Ustaz. Okey. Pasal walaupun hari gembira tapi sebenarnya ayat dalam surah ini dia mencabar menggamit perasaan. Okey, baik. Mungkin kita boleh baca dengan bacaan murattal nahwan. Syekh Mahmud Khalid Al-Husari cubalah. Boleh. Kalau tak jadi jangan marah Ustaz. Okay, masya-Allah. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ibu ayah semua, jom kita mula bacaan kita ayat 7 hingga 11 dengan murattal nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 7 hingga 11 Ustaz ya. Sebagai bacaan yang amat menggamit perasaan dan sebenarnya menyambung kepada halaman 396 semalam di mana kita bercakap tentang jihad ya. Jihad di Mekah itu adalah jihad bukannya jihad di medan perang tetapi jihad untuk bertahan daripada berperang
Sebenarnya itu lagi mencabar Ustaz ya. Kita boleh nak balas tetapi kita tak balas. Betul. Ya, itu adalah jihad dan manfaatnya itu bukanlah untuk Allah tetapi untuk diri sendiri. Maka pada ayat yang ke-7 Allah menyatakan, dan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan pasti kami akan menghapuskan kesalahan, lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Yang pertama, yang keduanya Allah akan membalas ahsanal ladzi kanu ya'malun. Ini adalah ayat yang amat amazing Ustaz ya. Subhanallah. Memberi semangat kepada siapa? Ya, kalau kita bercakap tentang banyak sahabat berada di Mekah Ustaz ya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas diuji bonda. Oh, subhanallah. Ya. Hari ulang tahun makin bertambah ya pada sahabat, pada semualah orang di dunia ini ya, tapi kerana makin beringat bekal ke sana. Allah ya. Muka surat ini sebenarnya menerangkan kepada kita semua ya bahawa sebenarnya setiap kali kita diberikan nafas, diberikan peluang untuk bertemu dengan ahli keluarga, bertemu dengan ulang tahun Ustaz ya. Sebenarnya kena tengok iman dan amal soleh saya ni bertambah ke tidak. Allahuakbar. Bertambah ke tidak. Kerana apa? Kerana yang lepas itu kalau makin bertambah lagi birthday ya, maksudnya dia punya sayyiatih itu banyak juga kan. Ya, keburukan-keburukan dalam hidup tu banyak. Jadi nak minta Allah tolong hapuskan satu, dan yang keduanya ya Allah tolonglah balas yang terbaik. Yang terbaik. Istilahnya walana jaziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Ya, bukannya sekadar apa yang ada saja, harapnya banyak-banyak amalan kita selama hari ini Allah ambil yang terbaik sahaja. Dan ini janji daripada Allah kepada siapa yang beriman dan beramal soleh. Persoalannya ialah berada di Mekah ini tidak ada solat lagi Ustaz. Di hujung Mekah itu baru ada solat ya. Tidak ada zakat, tidak ada haji, sahabat tidak ada lagi kena puasa. Puasa pada tahun 2 Hijrah di Madinah barulah difardukan. Tetapi mereka ini bila dapat surah ini, Allah kata mereka yang beriman, beramal soleh, Allah akan beri ganjaran ini. Soalannya ialah mereka kena buat apa? Kan? Mereka kena buat apa? Apa tanda iman? Apa tanda amal soleh? Rupa-rupanya pada waktu di Mekah ini, iman itu apabila beriman kepada Allah, pada Rasul, pada semua rukun iman yang ada. Amal soleh pada waktu itu ialah committed dengan perjuangan, jangan melawan kepada orang yang menyerang kita. Subhanallah. Itulah amal soleh pada waktu itu. Bersama dengan perjuangan Nabi tidak boleh berganjak. Pasal berada bersama Nabi tidak popular Ustaz. Tidak popular. Kalau berada di Madinah itu Nabi sudah jadi ketua negara, dapat banyak harta. Di Mekah ini tidak famous. Tidak famous. Dihenyak, dihentam, dipukul, dan salah satu daripadanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah yang disampaikan pada ayat nombor 8, wa wasainal insan biwalidayhi husna. Bahawa kami telah memberikan wasiat kepada setiap manusia bahawa hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Kedua ibu bapa. Jadi kita tengok ayat ni suruh buat ibu bapa ya, terima kasih diucapkan kepada ibu bapa kita kan ya, yang memberi izin mengajar kita tentang iman dan amal soleh. Itulah hadiah paling berharga sebenarnya ya. Kalau ada orang kata hadiahnya apa? Hadiah A B C, tapi hadiah paling berharga adalah iman dan amal soleh. Seruan ini Allah kata apa? Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm, ya, jika dia memaksa, ibu ayah memaksa untuk mensyirikkan Allah. Jahadak ini maksudnya dia bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh untuk buat iman dan amal soleh. Kalau ada ibu ayah yang bersungguh-sungguh untuk membuat menjadi syirik, jangan ikut. Ya, jangan ikut, fala tuti'huma. Ya, pasal si ibu ayah itu mungkin tidak ada ilmu. Ini kisah tentang siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini anak mak. Anak mak, pasal dia ayah tak ada, mak ibu tunggal. Jadi dia amat rapat dengan emaknya, dan bila dia memilih untuk memeluk Islam, mak dia kata aku takkan makan kecuali engkau kembali balik kepada Allah, kepada agama. Masya-Allah. Subhanallah Ustaz ya. Kalau katakan kita bersama dengan mak kita, bila mak cakap saja dia jam. Kan? Memang jam. Perasaan itu lain macam. Apatah lagi bila Sa'ad bin Abi Waqqas dinyatakan bahawa dia sampaikan mak dia kalau cakap kamu, mak lahirkan kamu hanya untuk menyakitkan hati mak. Allah. Kan? Kalau kamu buat beginilah, kamu dilahirkan, kamu dah besar, mak dah bagi kamu makan, sekarang mak tak makan, ya, dan kamu sanggup tengok mak tak makan hanya kerana kamu nak memilih agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau katakan pada ayat nombor 7 ini bercakap tentang iman dan amal soleh ini general, umumnya ialah apa? Ada yang diserang secara fizikal. Bilal diletakkan batu di atas dadanya. Ini adalah hukuman ataupun tekanan dalam bentuk emosi, mental. Ya.
maknya sendiri yang menyatakan perkara sini, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, iaitu hanya kepadaku tempat kembalimu dan aku akan memberitahu kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Maksudnya berbuat baik dengan ibu ayah ini amat penting sangat, tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu perlu membuat pilihan ketika maknya tak makan, ya, dan tak makan dan terus menekannya untuk kembali kepada agama Islam. Ini mengingatkan kita betapa kita dapat baca Quran, Ustaz, ya. Yes. Mak ayah kita pun dapat baca Quran. Ini adalah satu nikmat, tuan-tuan. Nikmat yang besar kerana perjuangan orang-orang terdahulu. Ayat ke-9 kita nak baca sekali lagi, ya, sebagai satu penekanan, ya. Ini adalah bagi tuan-tuan yang kata bahawa sebelum ini saya ni taklah berapa beramal soleh, ya, tak buat baik sangat, tapi saya ubah cara hidup saya. Saya sanggup jadi seperti Abu Waqqas contohnya. Saya sanggup jadi seperti Bilal yang mengubah cara hidup. Kadang-kadang saya hilang kawan, kadang-kadang saya hilang peluang bisnes saya yang beribu berjuta tersebut kerana saya tukar kepada amal soleh, tidak mahu riba dan sebagainya. Ayat 9 kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Al-Azim ayat ke-9, dan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi ayat ni pendek saja saja, mengulang balik kepada ayat yang ke-7 di mana Allah menyatakan, satu, Allah akan hapuskan segala kesilapan kita yang lepas kerana kita memilih jalan iman dan amal soleh. Bagi para sahabat, mereka memilih iman dan amal soleh ini adalah mereka kena menukar agama, ya. Kalau kita mungkin tak tukar agama, tapi jalan hidup kita tukar agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-9 ini Allah menyatakan, kalau seorang itu beriman dan beramal soleh, pasti kami akan masukkan fis salihin. Mengapa ayat ini amat penting? Kerana bagi Sa'ad bin Abi Waqqas akan kehilangan maknya. Allah, ya. Bilal bin Rabah akan tinggal kawan-kawannya. Dalam hidup kita, bila kita mengambil jalan iman dan amal soleh, kadang-kadang tuan-tuan, bagi ahli bisnes, dia selama ini dia menggunakan pinjaman berasaskan riba, tetapi nak tukar perkara tersebut akan hilang peluang-peluang bisnes yang ada. Tapi Allah cakap lanudkhilannahum fis salihin, akan masuk bersama dengan orang-orang soleh, akan dapat peluang-peluang yang soleh dalam hidup kita. Dan yang pastinya ialah apa? Kita akan bersama dengan nabi-nabi yang soleh apabila berada di akhirat nanti. Ini adalah ganti kepada kawan-kawan Sa'ad bin Abi Waqqas, ataupun mungkin kita bercakap tentang Mus'ab bin Umair sebagai seorang yang amat handsome, banyak peminat wanita di Mekah itu, tetapi memilih jalan iman. Ini adalah satu peringatan kepada saya, pada tuan-tuan sekalian, bahawa jalan iman dan amal soleh di Mekah ini berbeza dengan berada di Madinah. Ia memerlukan komitmen kepada Nabi, dan sebahagian daripada manusia dia menyatakan apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, ya, bahawa cabaran dalam kita nak berjuang bersama Nabi ini, ya, Allah nyatakan sebahagian manusia dia kata saya beriman, kami beriman, tetapi bila disakiti, Ustaz, ya, bila tadi mak kata dahlah Sa'ad, kan, dahlah tu, contohnya Bilal, dahlah cukuplah tu, engkau tu kulit hitam contohnya, dikutuk ataupun dihina, dan ditawarkan dengan pilihan yang lebih baik. Mungkin pada waktu itu ada sebahagian manusia kata, azab betul lah bila kita ni nak baca Quran, bila nak solat, azab betul, kan? Allah uji saya macam ini adalah azab. Tetapi bila datang pertolongan daripada Allah, dia kata okey saya okey, kan? Kalau dapat bantuan ke, dapat sesuatu yang indah, dapat projek dan sebagainya, kerana beriman, okey, saya suka. Sebenarnya Allah menyatakan awalaisallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Allah tahu sebenarnya manusia itu dia ada masalah sebenarnya.
bila dia rasakan bahawa ujian yang ada itu adalah seperti azab. Ya. Orang beriman dia kata bahawa saya takut azab. Jadi saya tak kisahlah disakiti. Tapi orang yang ada penyakit dalam hati, dia kena cuit sikit saja ya, bila mak cakap kamu ni dah berubah sejak ikut My Quran Time contohlah, kalau mak tak ikut kan, tapi kalau mak ikut, alhamdulillah. Itu adalah dua pilihan yang perlu kita faham dalam melihat beza di antara ujian dan azab. Beza di antara ujian dan azab. Ujian adalah untuk naikkan taraf kita, azab adalah hukuman kalau seseorang itu gagal dalam sesuatu ujian. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan wasa, mengajak ataupun berwasiat. 32 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Allah nyatakan pada ayat yang ke-8, ini adalah wasiat yang penting, menjaga ibu ayah dengan cara yang terbaik, tetapi jangan kompromi tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjaga ketauhidan, memperjuangkan tauhid dalam kehidupan ini adalah amal soleh ya, iman dan amal soleh yang perlu kita perjuangkan. Ini adalah fasa makiyah, dan ia adalah satu fasa yang berat sebenarnya Ustaz ya. Berat, dan ia perlulah kita ambil berat dalam hidup kita. Jangan kita rasakan bahawa iman dan amal soleh itu hanya solat dan baca Quran, tetapi kita perlu perjuangkan nilai iman itu dalam kehidupan. Dan biarpun jadi seperti Abu Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, kita tetap juga berjuang dalam kehidupan untuk keimanan kita, insya-Allah. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. Sumayyah, lambang seorang wanita solehah yang mengorbankan kehidupannya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Safas. Ya. Rentetan daripada perkongsian kita di halaman yang ke 397 ini. Sa'ad bin Abi Waqqas antaranya, Bilal bin Rabah, semuanya berkorban dan berjihad. Ya. Yang sangat hebat sekali Ustaz. Ya, mereka, nama mereka adalah nama yang menyambut hari kematian. Allah ya, hari kematian mereka itulah yang disambut oleh masyarakat dunia, bukan hari kelahiran mereka ya. Hari kelahiran ni semua orang lahir, tapi hari kematian bagaimana bila Allah nyatakan pada ayat yang ke-11, dan Allah pasti mengetahui yang mana orang yang beriman dan yang mana orang yang munafik ya. Dan satu-satunya ayat munafik di dalam surah Makkiyah ini Ustaz ya adalah ayat 11 ini yang Ustaz baca sebentar tadi. Dan itulah hari kematian Sumayyah, hari kematian contohnya Bilal bin Rabah. Betul. Ya, mereka itu di dalam perjuangan mereka itu adalah perjuangan iman yang Ustaz nyatakan sebentar tadi. Jadi dia dalam hidup kita ni kita kena menghargai, bila ada je hari kelahiran kita sambut, kita kena ingat mati kita ni macam mana Ustaz ya, agar jangan sampai kita tersasar happy, gembira dengan peluang yang Allah beri. Rupa-rupanya mereka dahulu sering diacukan dengan pelbagai tombak dan cabaran kehidupan. Jadi inilah Ustaz ya, kesan daripada Al-Quran. Semangat kita itu kita teruskan. Masya-Allah. Subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Faz, dan kita pun nak ucap sanah hilwah pada Ustaz Faz hari kelahiran bersama dengan Al-Quran. Allah, itu satu anugerah yang sangat menarik Ustaz. Jazakallahu khair. Sanah hilwah Okey, page ini dia amat istimewa lah sebenarnya kan, untuk kita sama-sama tuan-tuan kita doakan agar kita dapat mengambil pelajaran bagi setiap nafas dan hari kita dipinjamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustaz Faz. Kita nak singgah seketika tuan-tuan dan puan-puan
Masih lagi kita nak berkongsi, kita nak ulang kaji tafkhim dan juga tarqiq, mana kalimah ataupun huruf yang perlu kita beri perhatian untuk baca tebal atau nipis kan. Kadang-kadang kita tertukar ataupun kita keliru. Jadi mari kita lihat ayat-ayat ataupun contoh yang telah kita sediakan untuk sama-sama kita ulang kaji pada hari ini, iaitu contoh dalam surah Al-Ankabut ini halaman 397. Kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Okey, jadi kalimah yang fokus kita, yang kita beri perhatian, iaitu pada kalimah tuti'huma. Tuti'huma. Ada huruf ta, ada huruf ta, ada ain, ada ha, ada mim kan. Jadi yang bahayanya biasanya pada kalimah tu dengan ti tu kadang-kadang berlaku dua-dua dibaca tebal. Fala tuti', dua-dua bunyi ta. Kan. Sedangkan yang perlu ditebalkan adalah huruf ta sahaja. Itu pun tingkatan dia rendah sedikit ketebalan sebab dia baris bawah, namun dia tetap tebal kan. Dua-dua tebal bunyi. Fala tuti', jangan terkesan dengan ta. Ta tu tipis, tu ti, macam tu kan. Dan ada juga setengah-setengah pembaca kadang-kadang dia jadi dua-dua nipis pula kan. Fala tuti, tuti kan, dua-dua ta pula, tuti. Jadi kena hati-hati. Tu ti. Cuba tuan-tuan, 1 2 3. Tu ti. Alhamdulillah. Bagus, subhanallah. Baik, itu ayat yang ke-8. Kita nak lihat contoh yang kedua dalam ayat yang ke-11 kan. Ayat yang ke-13 iaitulah akhir ayat yang ke-13 tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Permulaan ayat yang ke-13, maaf saya. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Baik, permulaan ayat yang ke-13 kita baca tadi kan. Kalimah yang perlu kita beri perhatian tebal dia iaitu pada athqalahum. Athqalahum, qaf alif. Athqalahum kena tebal. Kemudian lepas tu wa athqalan, dua kan, athqalahum wa athqalan. Dan kalimah yang ketiga athqalihim. Ketiga-tiga itu melibatkan huruf qaf, melibatkan huruf qaf. Jadi jangan baca tipis wa asqalam ma'a asqalihim, jangan. Athqalahum wa athqalan athqalihim. Tiga kalimah itu ayat yang ke-13 untuk kita beri perhatian. Jadi itu dua contoh, dua ayat yang kita beri pada saat ini untuk kita ulang kaji bagaimana nak baca tebal, bagaimana nak baca nipis. Selamat mencuba dan boleh semak dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi untuk kita sama-sama membaca ayat yang ke-13 terutama tadi Ustaz, cara baca nipis tebal itu. Betul, kita nak praktikkan terus. Betul, ayat 12 hingga 14 menyambung lagi bagaimana Allah memberi semangat dan bagaimana Allah membongkar ujian demi ujian kepada para sahabat pada zaman dahulu yang menjadi semangat kepada kita pada zaman ini. Ayat 12 hingga 14. Baik, bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung bacaan kita ayat 12, 13 dan 14. Tadi kita dah baca nahwan Ustaz, bacaan seperti Syekh Mahmud kan, Al-Husari. Yang ini mungkin saya minta izin Ustaz Fah, kita nak baca Hijaz, boleh ke? Hijaz. Boleh Ustaz? Boleh Ustaz. Okey, insya-Allah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua, tuan-tuan dan puan-puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين
بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 12 hingga 14 Ustaz ya. 3 ayat untuk kita melihat kepada halaman 397 ini. Allah memberi tahu kepada kita ya tentang apakah yang dinyatakan oleh orang-orang kafir kepada orang yang beriman yang masih lagi nak mengekalkan iman. Mengapa kamu masih beriman? Okey, kami berikan tawaran seterusnya ya. Kalau awalnya tadi berikan ada yang kena seksa tapi tak jalan juga. Okey, kali ini kami beritahu sesuatu ya. Apakah yang mereka beritahu? Waqala allazina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana, ikutlah kepada jalan kami ya, ikutlah style kami, kami tanggung dosa kamu. Oh, berani Ustaz ya. Berani je cakap sampai begini. Tapi ini adalah kata-kata manis ya yang disampaikan oleh orang-orang kafir kepada orang beriman di zaman Mekah itu. Wal nahmil khatayakum wama hum bihamilina min khatayahum min syai'. Sebenarnya Allah cakap mereka sendiri pun tak mampu untuk memegang dosa mereka. Pasal di sebalik dosa mereka itu adalah apa? Kesilapan mereka itu ialah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sakit Ustaz ya, ataupun kalau kita ni terkena pisau lah contohnya ya. Tapi kalau kita cakap pada tu tak apalah kalau saya kena denda, tak apalah, kelarlah diri saya. Sebenarnya tak ramai orang sanggup ya, tetapi ini adalah kata-kata manis daripada orang kafir pada waktu itu untuk mempengaruhi kepada orang-orang yang beriman. Dalam hal ini apa kaitan zaman sekarang? Ada ke orang buat begini Ustaz ya? Zaman sekarang ni dia lebih kurang ada orang yang kata tak apa, saya cover line. Saya akan cover kamu ya. Dia kalau belanja tak apa Ustaz ya. Okey, makan saya belanja, memang kita happy. Tetapi kalau buat jahat ya, buat perkara tak baik, ada orang yang terlampau sombong, dia sampai kata tak payah takut kan. Kita kalau nak rasuah ke apa ke, nanti saya akan uruskan semua sistem agar semuanya akan bersatu untuk cover segala kesilapan yang ada. Ini adalah kaedah berfikir yang dinyatakan pada ayat 12. Buat satu salah, dia bina sistem-sistem yang ada untuk cover, untuk menutup kepada kelemahan ataupun dosa yang dinyatakan. Maka Allah menyatakan apa? Innahum lakadzibun, mereka itu penipu. Mereka itu penipu ya. Apabila ada sahaja perkara dosa dan dia nak tanggung dosa orang lain, mereka itu adalah penipu. Kalau ada yang cuba untuk justify, cuba untuk beritahu bahawa
it's okay kan, saya boleh cover, saya tahu macam mana nak uruskan perkara ini. Allah tutup dengan ayat 13. Allah tutup ya orang-orang ataupun peluang-peluang, lubang-lubang untuk menyatakan ya keyakinan boleh menanggung dosa yang ada. Ayat 13 kita baca sekali lagi agar jangan sampai kita merasakan dosa tu macam lalat Ustaz ya. Betul. Lalat maksudnya tepis saja dah habis dah dosa. Dosa ini bagi orang beriman adalah seperti gunung ya, iaitu kita takut kena hempap, yang kita jangan ambil enteng, dan ini Allah tekankan pada ayat 13. Kita baca sekali lagi Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita nak baca sekarang ni ayat yang ke 13 Jadi saya pun nak mohon maaf lah kalau barangkali terlepas cakap ke Ustaz Ya. mungkin ada tersilap terang ke apa. Maklumlah, manusia biasa Ustaz. Okey, mari kita sama-sama baca ayat yang ke-13 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-13, dan mereka benar-benar akan memikul dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka, dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Salah satu kebohongan mereka ialah mereka nak pikul dosa orang lain itu ya, selain daripada kebohongan untuk syirik kepada Allah, untuk berbuat perkara-perkara dosa fahsyat, maka itu semua akan ditanyakan kepada mereka. Jadi apa pelajaran kita daripada ayat yang 13 ini ialah jangan memandang enteng pasal dosa, dan jangan pula kita kata tak apa, saya cover, saya ketua kan, awak nanti yang penting saya masuk dalam akaun awak, lepas tu nanti settle. Betul. Itu perkara-perkara yang perlu kita kena jaga-jaga. Jangan main-main dengan dosa, dengan segala perkara jenayah dalam kehidupan beragama kita, sehingga kan nak buat perkara ini perlukan satu perkara ya, satu perkara yang Ustaz nyanyi tadi Ustaz ya, nasyid tadi, iaitu sabar. Kalau tak sabar, memanglah anak-anak muda pada zaman Mekah ini mereka akan kata betul ke pak cik, betul pak cik cover ya, kalau baca cover okeylah ya, dia akan buat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sabar ini diwakili oleh seorang insan ya, seorang nabi yang amat bersabar dalam kehidupannya beriman, memperjuangkan iman. Siapa? Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, iaitu Nabi Nuh alaihi salam yang kami utuskan, yang Allah utuskan. Falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Ya, berapa lama Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya? 1000 tahun kecuali 50 tahun. Pelik cara nak cakap itu ya, 1000 tahun kecuali 5 tahun. Tapi perkataan tahun yang pertama sanah, tahun yang kedua am. Ya, am ya, biasanya orang cakap apa, kullu am wa antum bi khair, kan begitu kan. Okey, jadi itu am itu maksudnya adalah tahun yang senang Ustaz, yang selesa, yang bahagia. Tetapi sanah itu tahun yang penuh dengan sengsara. Jadi nak menunjukkan apa, Nabi Nuh ini selama 1000 tahun kecuali 50 tahun sahaja dia hidup. Masya-Allah. 1000 tahun itu penuh dengan kesenangan ke kesusahan Ustaz? Kesusahan. Ama itu saja yang senang. Jadi ama itu yang 50 tahun tu Nabi Nuh tak hidup. Jadi 950 tahun Nabi Nuh itu memang penuh dengan kesengsaraan, dengan kesulitan, tetapi Nabi Nuh tetap bersabar. Apa jadi? Fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Allah membalas mereka yang ingkar dengan taufan, maka akhirnya mereka itu hancur. Allah nak beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok Nabi Nuh ini dia sabar. Para sahabat, tengok Nabi Nuh dia sabar 950 tahun, kita baru beberapa tahun. Ia memberi semangat kepada kita untuk terus, tuan-tuan sekalian, baca Quran, mengingatkan anak kita, mendidik masyarakat kita untuk kembali kepada Quran. Jangan give up. Kalau masih lagi 9, 10, 20 tahun, Nabi Nuh
jauh kita 900 Allah. sebagai panduan memberi semangat kepada kita pada setiap hari. Jadi kita nak baca sekali lagi ayat 14 ini agar kita pasakkan dalam hidup kita. Setiap kali kita rasa nak down Ustaz ya, rasa macam susahnya saya nak baca Quran. Betul. Ataupun banyak sangatlah orang keji saya, ataupun saya nak berubah sikit je orang dah tala saya kan. Baru 3 hari pakai tudung rasa macam dah bawa bukit atas kepala contohnya. Kita ingat kepada ayat 14 peristiwa Nabi Nuh, akhirnya Allah tetap memberi kemenangan kepada pejuang keimanan. Ayat 14 Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Mari kita sekali lagi baca ayat yang ke-14 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah ayat 14 memberi semangat kepada kita, mengingat kepada salah satu contoh teladan kita Nabi Nuh alaihi salam ya. Bila ada kezaliman berlaku dalam masyarakat, kita terus lawan kepada kezaliman tersebut, kita perjuangkan keadilan kerana ianya adalah perjuangan nabi-nabi terdahulu dan Allah pasti bantu. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama ialah kita tingkatkan iman dan amal soleh untuk dihapuskan keburukan kita serta dibalas yang terbaik daripada amalan. Yang kedua, sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, kita jika disakiti sesama manusia, ada orang komen, ada orang yang memberi komentar, yakin bahawa itu ujian daripada Allah untuk mendekatkan diri padanya, bukan untuk kita lari daripada jalan dakwah ini. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan apa juga ujian yang hadir dalam kehidupan kami ya Allah, menyebabkan kami semakin tunduk dan patuh kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna taqabbal ya karim. Dan kita juga di kesempatan ini nak mendoakan guru kita, murabbi kita yang sentiasa berkongsi ilmu al-Quran dengan kita, sempena sana hilwah ulang tahun Ustaz Faz. Allahu akbar. Oh masya-Allah Ustaz Faz. Mudah-mudahan Ustaz Fazrul senantiasa terus sihat, dikurniakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Terima kasih. Sana luas saja. Terima kasih. Masya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, macam tu ya. Terkejut. Okey. Alhamdulillah. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Tarmizi, pada semua, pada ibu yang ada di Bidur Perak yang terus mendoakan pada anak ini untuk terus beriman dan beramal soleh, dan kepada seluruh keluarga saya, pada isteri saya yang menyokong mencabar Ustaz lebih 500 episod. Tapi ini adalah tanda bahawa kena buat kerja lebih lagi, bahawa yang penting adalah bukan hari kelahiran, hari kematian bagaimana ia diakhirkan. Amin. Kita doakan pada semua dan bertemu lagi Ustaz. Ya, insya-Allah. Okay. Bertemu lagi, jangan lupa siaran ulangan kita malam ini, pagi besok, dan terus hidupkan amalan wakaf dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Bertemu lagi insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa? My Quran Time, baca Faham. amal, insya-Allah.